Wih, yang buka aku. Hello. Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh dengar. Ya, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. Clear? Clear ke suara cikgu? Tak clear mana? Dalam masa tak okey gitu. Line cikgu tak okey kot? Sedap. Line cikgu tak okey. Dah email cik. Okey, mek rasa bajilah dah tapi bunyi kek macam ada lah yang tak kena. Okey. Aku muka dah mic ni. Okey, buat dah mak. Okay, kita tunggu beberapa orang lagi takut ada lagi student-student yang nak join. 11.30 tak? Okay, dah download tak bahan tu? Dah download tak bahan? Kalau download tu boleh buat kat kertas tu lah. Kalau tak download lagi ataupun tak print out, so anak-anak boleh lihat dekat sini, boleh kalau tak faham nanti boleh ulang balik video ni tengok lagi. Okay, kalau print chat siap lagi cun lah sebab anak-anak boleh terus buat dan boleh ulang lagi untuk kalau tak faham ulang lagi dan kalau tak faham juga boleh PM cikgu lah untuk tanya dengan lebih detail. Okay, kita tunggu lagi beberapa minit sebelum jam 11.30. Okay, anak-anak boleh juga sharekan kepada kawan-kawan yang mana yang free, yang tak ada kelas online sekarang, boleh je join live dengan Cikgu Kuna. Tajuk hari ni kita nak bincangkan tajuk penjelmaan. Okay, tajuk penjelmaan yang mana biasanya tajuk ni ramai anak-anak pelajar yang belum kuasai dengan sepenuhnya. Ya, biasanya kalau daripada 12 markah tu anak-anak mungkin dapat 8 ataupun 10 dan yang paling sedih mungkin dapat 2, 3 atau something lah. So harap-harap lepas ni anak-anak boleh dapat full mark untuk 12 markah bagi soalan penjelmaan. Okay, so sebarang nota yang cikgu bagi harap-harap anak-anak boleh salin. Okay, buat nota sendiri, salin. Okay, dan kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh je tanya melalui Telegram, grup Telegram kita. Okay. Anak-anak boleh share pada grup kelas, grup kelas kawan-kawan. Okay, mana-mana yang free boleh je join untuk bersama-sama dengan Cikgu Kuna untuk pagi ni. Last live kita adalah membincangkan tajuk penjelmaan. Penjelmaan bahagian B bagi kertas 2 SPM untuk calon-calon KBSM. Okay. Jadi boleh terus sharekan link ni supaya lebih ramai kawan-kawan yang dapat join. Okay, kawan-kawan lain pun dapat sertai sama dengan kita dan sama-sama mendapat manfaat. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe channel Cikgu Kuna untuk lebih info tentang video-video matematik dan perkongsian-perkongsian tentang teknik-teknik mudah dan beberapa soalan-soalan perbincangan, soalan-soalan peperiksaan yang sebenar. Peperiksaan percubaan. So lebih info tentang maths lah. Okay, boleh terus sharekan link YouTube Cikgu Kuna dan sharekan maklumat tentang kelas live kita pada pagi ni. Okay, kita tunggu lagi beberapa minit. Okay, sebab sepatutnya jadual kita ni jam 11.30, cuma cikgu masuk awal sedikit.
untuk memberi ruang dan peluang untuk setting supaya anak-anak dapat dengar dengan jelas. Okay, kalau ada apa-apa komen ataupun apa-apa yang anak-anak nak bagi tahu ataupun nak tanya, boleh nyatakan di dalam chat ya. Boleh nyatakan di dalam chat apa-apa saja yang anak-anak nak tanya ataupun nak dengar, nak suruh cikgu ulas ke apa ke, boleh tanya di sini ya. Nanti setiap soalan anak-anak tu cikgu boleh tayangkan ya pada slide ya. Anak-anak tanya apa-apa cikgu boleh tayangkan pada slide dan cikgu akan cuba jawab apa yang ditanya tadi. Okay. So kalau ada apa-apa soalan anak-anak boleh chat, boleh type di chat tadi dan cikgu akan cuba respon dengan baik. Okay, boleh dengar ke suara cikgu semua? Ada respon? Boleh dengar dengan jelas ataupun suara tersekat-sekat dan sebagainya? Okay, boleh dengar dengan jelas ke suara cikgu? Tolong respon. Teacher Amni. Boleh respon tak? Boleh dengar tak suara cikgu? Boleh respon untuk cikgu. Nak tahu okay, line clear ataupun tidak. Sebab takut suara tak jelas dan sebagainya. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah ada pelajar dah respon. Dapat dengar dengan jelas. Alhamdulillah. Okay, terima kasih untuk Rahim Shah siapa ni? Cikgu nak panggil nama apa pun tak tahu. Okay, dan Siti Aisyah. Siti Aisyah pun dah respon. Dah dengar dengan jelas. Okay, thank you very much. Okay, thanks Syah. Okay. So anak-anak dah download ke soalan tadi? Dah download? Siap-siap. Okay, dan kalau lebih comel anak-anak print out terus supaya sambil-sambil cikgu Kuna jawab soalan tu anak-anak boleh terus jawab di kertas tu. Okay. So, sebelum cikgu Kuna pergi kepada soalan, cikgu Kuna nak bagi sedikit nota tentang penjelmaan. Apa yang anak-anak kena tahu tentang penjelmaan. Okay. So anak-anak dah ready ke? Kalau anak-anak dah ready, cikgu boleh teruskan kelas sekarang. Okay weh, thank you, jelas. Okay, kalau anak-anak yang ada printer kat rumah tu boleh print out ya. Lagi senang sebab tajuk penjelmaan ni memang kena sketch sendiri, kena buat sendiri barulah kita nampak. Kalau kita lihat je, nak faham tu dengan dan nak ingat tu lambat sikit lah. Okay. Okay, untuk yang nak masuk tetapi tak dapat masuk tak apa. Anak-anak boleh lihat live ni di channel YouTube cikgu ya. Boleh lihat channel di YouTube cikgu. Okay, tak apa kalau tak dapat masuk dalam studio ni tak ada masalah. Anak-anak boleh terus ke YouTube cikgu sebab cikgu buat secara live. Okay. So sebab memang kat studio ni limit lah tak boleh masuk ramai. Tetapi sama juga kalau anak-anak tak boleh masuk dalam ni, anak-anak boleh lihat di YouTube secara live. Sama je. Dan kalau anak-anak nak save pun boleh save dalam tu, download dalam tu ya. Okay. Okay, so cikgu rasa semua dah ready. Okay, jadi kalau untuk studio ni sekali lagi cikgu bagi tahu, anak-anak boleh lihat secara live ya.
dalam channel YouTube Cikgu Kuna. Tak apa. So tak dapat masuk dalam studio ni tak apa, tetapi anak-anak juga boleh live dengan cikgu di channel YouTube cikgu, insyaAllah. Hari ini kita akan bincangkan tajuk penjelmaan. Untuk semua subtopik dia, sehinggalah menjawab soalan-soalan peperiksaan yang sebenar, peperiksaan yang lepas lah ya. So anak-anak dah bersedia ke dengan nota, dengan kertas? Sebab sebelum Cikgu Kuna bincangkan soalan peperiksaan yang sebenar, Cikgu Kuna nak bagi sedikit nota apa yang anak-anak perlu tahu untuk tajuk penjelmaan ni. Semua dah ready ke? Dah ready? Kalau semua anak-anak dah ready, cikgu rasa cikgu boleh mulakan dari sekarang lah. Dan kalau yang anak-anak tak dapat masuk dalam studio ni, tak dapat join dalam studio ni, tak ada masalah ya. Anak-anak boleh lihat secara live saja. Tak apa, tak masuk dalam studio, boleh lihat live saja dalam tu. Dan boleh ulang tayang lagi. Jika ada apa-apa lagi soalan yang nak ditanya, boleh ditanya dalam grup nanti. Ya. Sebelum tu jangan lupa ya subscribe channel Cikgu Kuna, Matematik Mudah Mesej. Dan sharekan bersama untuk manfaat semua rakan-rakan ya. Sebab nanti lebih ramai kawan-kawan yang dapat yang dapat bersama-sama manfaat lah dengan apa yang cikgu nak sharekan ni. Anak-anak boleh lihat secara live, tak ada masalah. Kalau tak dapat join studio ni pun tak apa, sebab studio ni memang boleh boleh menempatkan hanya 10 orang peserta sahaja. Tak ada masalah. Anak-anak boleh lihat secara live di channel Cikgu Kuna, Matematik Mudah Mesej. So jangan lupa subscribe channel Cikgu Kuna dan anak-anak boleh mengikuti secara live apa yang Cikgu Kuna sedang bincangkan hari ini. InsyaAllah. So cikgu rasa cikgu akan bermula sekarang lah ya, sebab yang kita janjikan jam 11.30, sekarang dah jam 11.40 tengah hari. So insyaAllah kalau semua clear dan kalau masa mengizinkan, insyaAllah cikgu akan bersama lagi dengan anak-anak untuk tajuk-tajuk yang akan datang yang lebih penting seperti tajuk bumi sebagai sfera, tajuk apa lagi yang penting-penting ya. Kalau bahagian B tu cikgu rasa kalau tajuk statistik rasanya semua dah okey, cuma mungkin kita akan bincangkan juga di mana kesilapan-kesilapan yang sering pelajar lakukan. Sebab sebagai pelajar ni cikgu rasa banyak yang anak-anak tidak didedahkan dengan kesilapan-kesilapan ataupun perkara-perkara yang anak-anak tak boleh buat dalam exam. So anak-anak pakai jawab je, tak tahu mana yang betul, mana yang salah. So insyaAllah jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, Cikgu Kuna akan sharekan teknik yang mudah dan ringkas nak dapat markah yang penuh bagi menjawab peperiksaan yang sebenar dan bagaimana ataupun apa perkara yang tidak boleh dilakukan dalam peperiksaan untuk mengelakkan kehilangan markah. Jadi insyaAllah sekarang cikgu akan mulakan kelas. Untuk tajuk penjelmaan, iaitu soalannya adalah soalan dalam bahagian B. Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 12 markah. Dan skop soalannya adalah ada A, B dan C. A biasanya dia akan tanya tentang penjelmaan yang melibatkan satu titik sama ada titik itu dipantulkan, ataupun titik itu ditranslasikan ataupun titik itu diputarkan. Jadi penjelmaan yang pertama akan melibatkan satu titik
yang diminta untuk dipantulkan atau translasi ataupun putaran. Dan biasanya titik ini akan dijelmakan melalui gabungan. Penjelmaan ini berlaku secara gabungan. Contoh pantulan dengan translasi ataupun translasi dengan putaran dan sebagainya. Markah yang diperuntukkan adalah minimum adalah 3 markah untuk penjelmaan titik ataupun maksimum adalah sebanyak 4 markah. Ini adalah markah yang diperuntukkan untuk bahagian A, huraian, bukan huraian, mencari imej bagi penjelmaan titik. Untuk pantulan. Pantulan ini biasanya akan melibatkan paksi X ataupun paksi Y ataupun melibatkan garis. Garis X sama dengan berapa ataupun garis Y sama dengan berapa. Sekali lagi untuk pelajar-pelajar yang tak dapat join studio, boleh mengikuti Cikgu Puna secara live sahaja. Untuk pelajar-pelajar ataupun guru-guru yang tak dapat join, tak dapat nak masuk melalui studio, boleh join live di YouTube Cikgu Puna untuk bersama-sama, sama juga. Boleh je join secara live. Jadi yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pantulan? Pantulan ni biasanya dia akan pantul sama ada pada paksi. Pada paksi ni hanya paksi X atau Y sahaja. Yang ni adalah paksi X yang mengufuk ataupun paksi Y yang mencancang. Selain daripada paksi akan ada pantulan pada garis. Sama ada pada garis X sama dengan berapa nombor yang diberi ataupun pantulan pada garis Y sama dengan berapa. So pantulan dia akan bagi dua ni. Translasi pula akan diberi dalam bentuk vektor. Contohnya katakanlah pergerakan XY. Yang mana pergerakan XY itu merujuk kepada X adalah pergerakan yang secara mengufuk. Sama ada kalaulah bergerak ke kanan, maka dia akan bergerak secara positif. Dan kalau bergerak ke kiri, pergerakan itu adalah secara negatif. Manakala untuk Y, kalaulah dia bergerak ke atas, nilainya adalah positif. Dan kalaulah bergerak ke bawah, nilainya adalah negatif. Dan cikgu rasa translasi ni adalah satu penjelmaan yang paling anak-anak suka kan. Dan yang paling anak-anak tak minat adalah putaran. Putaran, titik dia akan biasanya ditanya putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah ataupun putaran 180 darjah. Untuk putaran 90 darjah, banyak kaedah yang boleh kita gunakan. Contoh yang pertama adalah kaedah Nazi. Nazi ni sebenarnya kaedah L yang kita gerakkan mengikut sistem jam. Contoh katakanlah pusat jamnya kat sini. Pusat jamnya kat sini. So kita boleh katakanlah nak pergi ke objek tadi dia bergerak ke atas. Jam tu menunjukkan pukul 12. Katakanlah objeknya kat sini. So bermakna yang inilah bentuk L tadi. Jadi katakanlah nak putar 90 darjah mengikut arah jam. 12 akan pergi ke jam 3. So jarum jam akan menunjukkan jam 3 dan A tadi akan berada di atas. So ni adalah image bagi A tadi, A prime dia kat situ. Kemudian anak-anak boleh lihat lagi, katakanlah putaran yang melibatkan 90 darjah lawan arah jam. So kalau lawan arah jam, pergerakan dia ke jam 9. Daripada 12 pergi ke jam 9 dan A dia akan bergerak ke bawah lah. So ni A prime dia. Itu bermaksud putaran lawan arah jam. Dan kalau nak diputarkan lagi, boleh lagi putar daripada jam 9 dah pergi ke jam 6. So pergi ke jam 6, maka A prime dia di sini image A dia kat situ.
Okey, itu adalah putaran 90 darjah. Okey. Dan putaran 90 darjah ni sebenarnya ada lagi satu kaedah iaitu putar terbalik ya. Putar terbalik ni contohnya anak-anak bilang daripada pusat, katakanlah ni pusat. Okey, kemudian ni adalah objek. Anak-anak bilang secara mengufuk diikuti mencancang. Contoh di sini, anak-anak bilang daripada pusat, mengufuk katakanlah pergerakannya adalah 6. Bilang petak tu katalah pergerakan mengufuknya adalah 6. Cikgu guna tuliskan 6 ke atas. Okey, kemudian katakanlah nak sampai ke objek tu, cikgu guna gerakkan lagi sebanyak 3 petak ke atas. So 3 petak ke atas, cikgu guna tuliskan di bawah. Sekarang bila nak putar, 6-3 tadi akan terbalik jadi 3-6. Yang ni cikgu nak panggil kaedah putar terbalik. So 3-6 ni macam mana? 3 ni adalah gerakan secara mengufuk dan 6 adalah gerakan secara mencancang. Sekarang kita nak tahu objek kita tadi, kalau A tadi dia nak diputarkan ke mana? Sama ada ikut jam ataupun lawan arah jam. So di sini katakanlah anak-anak boleh lihat, katakanlah cikgu letakkan paksi pada pusat ni, anak-anak kena letakkan paksi ya. Paksi mencancang diikuti dengan paksi yang mengufuk. So anak-anak boleh lihat objek kita berada pada sukuan yang pertama. Katakanlah soalan nak diputarkan, diputarkan mengikut arah jam. So bila nak diputarkan mengikut arah jam, objek tadi akan bergerak ke bawah. So bila ke bawah, anak-anak boleh lihat kedudukan ke bawah ini, X-nya akan ke kanan dan Y-nya akan ke bawah. Okey, jadi daripada sini, daripada pusat, cikgu gunakan gerakkan sebanyak 3 ke kanan dan 6 ke bawah. So, A prime kita sekarang berada di sini. So, ni adalah kaedah putar terbalik. Okey, so mana yang lebih mudah? Kalau nak rasa guna kaedah Nazi tu lebih mudah, tak ada masalah. Boleh guna kaedah tu. Okey, tu adalah tentang titik ya. Kalau putaran 180 darjah ni sebenarnya lebih mudah. Okay, putaran 180 darjah pun dia banyak cara. Boleh guna pembaris. Okay, ataupun boleh juga guna kaedah lawan. Kaedah lawan. Macam mana kaedah lawan? Okay, katakanlah ni objek A. Okay, ni adalah pusat. Kaedah lawan ni macam ni. Katakanlah daripada pusat, Cikgu Kuna nak pergi ke objek secara mengufuk, Cikgu Kuna mesti bergerak 4 petak secara mengufuk ke kiri. Lawan bermaksud daripada pusat, Cikgu Kuna nak pergi ke image, kena gerakkan 4 petak ke kanan. Itu maksudnya lawan. Kemudian katakanlah nak pergi ke objek tadi, kena naik 2 petak ke atas, maka nak ke image, Cikgu kena turun 2 petak ke bawah. So sekarang bermakna image ni kat sini. So inilah A prime dia. Itu maksudnya kaedah lawan. Okay, jadi nanti kita akan bincangkan lebih lanjut dalam soalan ya, bahawa anak-anak lebih nampak bila ada bilangan petak dan sebagainya. Okay, yang kedua, nota yang seterusnya adalah berkenaan dengan huraian penjelmaan. Okay, huraian penjelmaan. Huraian ni markah yang diperuntukkan sangat banyak, iaitu sebanyak 6 markah sehingga 5 markah. 5 hingga 6 markah. Okay, so huraian ni kena betul-betul dihuraikan mengikut apa yang dia hendak. Okay, contoh kalau pantulan, apa yang kena ada dalam huraian pantulan. Okay, ataupun putaran, apa yang kena ada dalam putaran. Okay, biasanya setakat hari ni pattern soalan untuk huraian penjelmaan, biasanya last mesti akan ada pembesaran. Contoh yang first berlaku pantulan, kemudian diikuti dengan berlakunya pembesaran. Okay, ataupun ada juga berlaku putaran dulu diikuti dengan pembesaran. Okay. Untuk anak-anak yang belum tahu link YouTube cikgu, okay, boleh type saja Cikgu Kuna. So anak-anak boleh tengok daripada situ ya. Type saja Cikgu Kuna, C huruf besar, C-I-K-G-U, Q huruf besar, Q-U-N-A. So
So anak-anak boleh lihat cikgu live di situ ya. Kalau yang tak dapat masuk, okey, boleh live dengan cikgu di YouTube tu. Okay, untuk yang belum dapat masuk studio sebab studio dah penuh, so anak-anak boleh lihat secara live di YouTube cikgu iaitu Cikgu Kuna. Okay, type saja untuk search C huruf besar Cikgu, Q huruf besar Kuna. Okay, so dah boleh join, Alhamdulillah. Okay, jadi kita teruskan lagi untuk perbincangan tentang huraian ya, huraian penjelmaan. Okey, untuk huraian penjelmaan, perkara pertama anak-anak kalaulah diberi gabungan ya, sedikit nota. Okey, cikgu nak anak-anak faham kalau diberi gabungan penjelmaan. Okey, gabungan penjelmaan. Contoh katakanlah gabungan penjelmaan itu diberi sebagai UV. Okey, katakanlah soalan A adalah image bagi D di bawah gabungan penjelmaan UV. Di situ anak-anak lihat katakanlah apa yang berlaku adalah putaran dahulu. Okay, biasanya dia akan berlaku daripada kecil ke kecil dahulu, kemudian diikuti dengan pembesaran. Okay. Okay, tips cikgu kat sini, kalaulah soalan itu diberi putaran lepas itu diikuti dengan pembesaran, apa yang cikgu boleh bagi tahu pada anak-anak, okay, markah peperiksaan akan dikira mengikut apa yang kita huraikan dahulu. Contoh yang pertama, anak-anak huraikan pembesaran. So, jawapan pembesaran betul, anak-anak dapat 1 markah. Kemudian anak huraikan lagi, faktor skalanya juga betul, katakanlah 3, anak-anak dapat lagi 1 markah. Dan yang seterusnya anak-anak huraikan pusat bagi pembesaran. Contoh katakanlah pada pusat P, dapat lagi 1 markah. So total markah untuk huraian pembesaran adalah sebanyak 3 markah. Sebab yang cikgu rasa, yang cikgu faham, pembesaran ni anak-anak memang tak ada masalah untuk cari pusat pembesaran. Okay, katakanlah yang kedua, anak-anak nak huraikan putaran. So, anak-anak tulis putaran, okay, dapat 1 markah. Okay, kemudian arah 90 darjah lawan atau